السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita, memberikan kita keberkatan, pertambahan kepahaman, pertambahan untuk menguatkan lagi keimanan kita, untuk beramal dengan tuntutan Islam, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai ke penghujung bab muka surat 167. Masih lagi pada memperkatakan 10 nikmat Allah kepada kaum Yahudi, tetapi yang dikhususkan pada bahagian ini hanya 5 sahaja. 6, 7, 8, 9, 10 pada muka surat yang akan datang. Jadi tuan-tuan, kita ambil barakah, kita baca ayat Quran muka surat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat 49 sampai 54. Jadi kita masuk terus tuan-tuan. Sekejap lagi habis waktu. Jadi di hujung kita dah sampai pada pedoman hidup dan hukum hakam. Ya. Dalam kuliah yang lalu kita ceritakan bagaimana orang Yahudi mendakwa mereka lah berhak meraihkan selamatnya mereka daripada ditangkap Firaun yang berlaku pada 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah ke Madinah, dia perhati tengok kelakuan orang Yahudi ini, dia berpuasa pada 10 Muharram. Rasulullah tanya pasal apa puasa? Dia kata syukran fanahnu nasumuhu, bersyukur kerana selamatnya mereka daripada ditangkap Firaun Fara'inah. Kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kamilah yang selayak-layaknya lebih berhak kerana kami ini beriman dengan Musa dan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Itu yang menjadi sunnah Rasulullah yang kita buat. Dan untuk membezakan antara amalan mereka orang Yahudi Bani Israel ketika itu dengan orang Islam, Rasulullah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpuasa pada hari ke-9 dan 10. Jadi berbezalah. Jadi dalam kuliah yang lalu kita ceritakan menjadi adat kita, kita membuat bubur Ashura. Jadi perbuatan kita membuat bubur Ashura itu tidaklah menjadi kesalahan. Ada, walaupun tidak diamalkan, tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan perbuatan itu kita beramal dengan umum targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meluaskan rezeki kita pada hari tersebut dengan bersedekah bubur Ashura. Jadilah satu amalan ibadat. Yang duk sibuk-sibuk kata bid'ah tu tak payah buat, lantak dia lah. Kita ada asal dia. Apatah lagi saya sebut dalam kuliah yang lalu, dia disebut secara jelas oleh tok guru kita, rahimallahu alaih, Daud Fatani, Syekh Daud Fatani, dalam kitabnya Jami' al-Fawaid wa Muhtasar wa Jawahir Qala'id, dan kitab dia disebut benda ni berlaku. Jadi tak salah lah, ada sandaran, bukan kita mengikut je, tak ada masalah. Kemudian kita sambung 167. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ishaq tu menjadikan hadis ini sebagai hujah pegangan mereka bagi berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10 Muharram. Ada sandaran dia. Berkaitan dengan kesyukuran
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahlun bin Abdullah berkata, Sahal ibn Abdullah ini ulama daripada Parsi, Iran, Tustur, ya, yang wafat pada 282 Hijrah. Dia tak tulis dalam buku tu, tuan-tuan. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, saya baca dulu. Jadi saya kena carilah dulu siapa dia Sahlun tu, ya. Jadi saya catat dekat sini sebagai rujukan saya. Dia adalah ulama kalau 280 Hijrah tu maksudnya Salafi. Dia ada dua, Salafi dengan Khalaf. 300 tahun ke bawah Salaf, 300 tahun ke atas Khalaf. Jadi dia 282 Salaf. Dan dia adalah Sunni, bukan Syiah, bukan Syiah. Jadi dia kata, ya, kalau dah kata bersyukur orang Yahudi ni, syukur tu kena bersungguh-sungguh. Syukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah bertaubat. Berhentilah daripada melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khususlah. Jadi syukur yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tak kena cara. Syukur kena lakukan ketaatan kepada. Kenapa tolak Nabi Muhammad? Kenapa tolak Nabi Muhammad? Orang Yahudi Madinah. Kenapa tolak? Itu tak betul. Syukur apa? Patutnya sambut. Kerana telah disebut dalam kitab Taurat dan disebut oleh dalam kitab Injil akan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata tindakan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya kita bersyukur dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalaulah kamu bersyukur, syakartum la azidannakum, aku akan tambah. Tambah macam-macam tambah lah. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah kekuatan, tambah iman, tambah. Kita tak berasa tambah ni tuan. Ya. Kita tak berasa tambah. Ya. Kita tuan-tuan, tuan haji datang sini, ya, tuan-tuan datang sini sihat, saya pun sihat. Kita tu tambahlah tu. Kita tak berasa. Sebab kita sakit tengok. Baru tahu. Ya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, kufur tak ikut. Ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Azab aku sangat pedih. Dia bagi macam-macam lah. Jadi tak kena gaya bersyukur orang Yahudi ni. Tengok perangai dia macam nak bersyukur sangat kan, tapi tak kena. Kalau dia kata dia bersyukur, dia kena berhenti lah. Berhenti daripada mencela Rasulullah. Berhenti segera, halan. Tak boleh lagi ya'ta'u wa ya'ta'u nama. Umirullahu an yusalu wa yufsiduna fil ard. Tak boleh nak lawan Rasulullah lagi, bantu Rasulullah. Jadi sesungguhnya menekuni ketaatan dan menghindari maksiat, baik secara sulit maupun dengan berterang-terangan. Fisara wa dara. Sara senang, dara susah. Jangan waktu sara kita senang, kita lupa Allah. Dara barulah kita ingat Allah. Fisara wa dara. Itu. Sebab tu banyak kali saya kata, tuntutan bertaubat ni bagi kita
Kita ni sentiasa ada dosa lah tuan-tuan. Dosa kecil tu ada lah tuan-tuan. Dosa dakwa lah aku tak ada dosa. Bumi mana yang tak ditimpa hujan? Orang Melayu punya ketua. Bumi mana tak ditimpa hujan? Bumi mana? Nabi pun kata, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam, Bani Adam, semua guna lapas kullu. Kullu ni semua. Kullu ba'du sebahagian. Kullu bani Adam khata'un. Buat salah, khata'. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang buat salah ni at-tawwabun, orang yang bertaubat. Banyaklah hadis Nabi, at-taibu aniz zambi kaman la zanbalaha. Tu dia. At-taib, orang yang bertaubat daripada dosa dia, apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah la zanbalaha, tak ada dosa lagi. Ya. Kita bersangka baik yang Allah Taala Maha Pengampun. Kita kena jalan. Orang Yahudi tak kena cara. Bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran pula adalah kunci kejayaan. Al-Qushairi berkata bahawa sesiapa yang bersabar menerima ketentuan Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberi pampasan kepadanya sehingga dapat bersama pada para walinya. Semua fitnah, dugaan, ya, ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi ni ujian lah. Nasib baik tak kena cekup Firaun, sabar banyak. Bila sampai kat padang teh, ya, macam-macam perkara luar biasa berlaku yang kita rasa tak sepatutnya mereka terima kepala otak kita. Tapi Tuhan bagi. Tuhan Maha Pemurah, bagi juga. Ya, dengan mana, dengan salwanya, dengan awannya, nak minum air, jumpa Nabi Musa, Nabi kata, datang wahyu, pukul batu, pan pajarat minhu isnata asyarata aina, terpancut air daripada batu tu, 12 mata air, hiruplah seorang satu. Dah sampai macam tu. Kalau sabar ada. Kita tak tahu yang ke depan ni. Kita tak tahu. Ya? Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Ya? Sabar. Kita sabar dengan ujian. Semuanya adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Ya. Dia kata kita menentukan, menerima takdir Allah Ta'ala. Kita anggap benda tu. Itu kelebihan orang Islam. Ya. Orang yang bukan Islam, dia maki Tuhan dia lah. Ya. Tidak? Mencarut ke Tuhan dia. Ya. Nak cerita Hindustan tu lagi lah. Ya. Kita tahu semua ni adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta pun ujian, anak pun ujian Allah Ta'ala. Wallahu indahu ajrun azim. Allah lah padanya balasan yang besar. Ya, ujian belakang. Ya. Semua diuji. Ya. Nescaya Allah Ta'ala memberi pampasan bersama para wali. Apabila Bani Israel bersabar menghadapi kekejaman Firaun dan kaumnya, dah terbukti dah. Kisah dia dah terbukti dah. Ada yang sabar, ada yang tak sabar. Banyaknya tak sabarlah. Itu jadikan kisah tu. Macam-macam yang saya cerita tadi. Maka Allah lantik di kalangan mereka para nabi dan para pemerintah yang berkuasa. Mereka mendapat kurniaan Allah tidak pernah diperolehi dari bangsa lain di dunia ini. Tu dia, sabar. Semua keturunan dia diangkat menjadi, kebanyakan diangkat menjadi anbiya dan rasul yang tersurat dalam Al-Quran dan yang tersurat dalam hadis, yang tidak disebut. Ramai para nabi dan rasul di kalangan orang Yahudi.
Kan senang. Pasal apa Tuhan angkat lagi bangsa ni? Tu. Nampak tu? Kan? Ada. Bukan tak ada, ada. Ya. Jadi umum lapas dia, kita pun kena bersabar macam tu lah. Ya. Ini kena kat mereka, kena kat kita kena sabar. Ya. Okey, tengok muka surat sebelah. 168. Sebelum kita masuk Ramadan, kita masuk tajuk baru. 168 ni tajuk baru. Ya, antara 10 nikmat kepada Bani Israel. Jadi malam ni kita tak usah baca banyak-banyak. Kita baca satu cukup. Ya, mesti tak habisnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Cukup. Ayat 55. Ya, 55, 56 iaitu berkenaan dengan perangai jahat orang Yahudi lagi. Ya, dia tak sedap nikmat dia. Dan ingatlah, berilah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad. Uzkur lakum. Ingat dah dulu ketika mana kamu berkata, bukan kamu yang ada di Madinah ni, di bumi Madinah ni, kamu tu dinisbah kepada datuk nenek moyang kamu yang dahulu. Kenapa Tuhan nisbahkan kepada orang yang dah tak ada kepada kami yang ada ni? Seolah-olah kami pula. Pasal kan hampa berbangga-bangga dengan bangsa hampa. Macam tu lah lebih kurang. Ketika kamu berkata, aslafuhum, datuk nenek moyang mereka yang dulu. Ini zaman Nabi Musa lah. Ya. Hai Musa, kami tidak akan beriman. Tu dia. Kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kerana itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Satu. Setelah itu 56, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Tafsirnya macam mana? Ya. Tengok muka surat 169. Ya. 169. 169 tafsir dan ulasan. At-tafsir wal bayan. Kata Dr. Wahab Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi, ya, pada mentakwilkan ayat ini, pada mentafsirkan ayat ini, ingatlah wahai Bani Israel, apa yang dikatakan oleh 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa ketika mereka pergi ke Bukit Tur. Mereka pergi memohon keampunan kepada Allah kerana menyembah lembu. Mereka berkata, kami tidak akan mengakui kebenaran Allah dan kitabnya, meskipun engkau wahai Musa telah mendengar firman Allah, sehinggalah kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri tanpa sebarang halangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka dengan percikan api dari langit, iaitu petir. Petir tersebut membakar mereka sehingga mati. Mereka dibiarkan mati sehari semalam dalam keadaan yang hidup, berkesempatan melihat yang mati. Ini kena penerangan. Kalau baca macam tu tak jadi. Itu tak jadi. Ya. Dia cerita 70 orang ni, sab'un mukhtarun ni, ya. Yang di sini berkaitan dengan perangai mereka dahulu yang diceritakan pada ayat sebelum ini, apabila Nabi Allah Musa, yang kita cerita dulu kan, balik sahaja daripada Bukit Tur Saina,
Tengok kat bawah tu, kaki bukit tu, dah sembah lembu. Al-Ijlah, patung anak lembu. Lalu Nabi Musa marah. Pendek cerita lah kan. Ya. Sampai marah Nabi Harun sekali. Ya. Abang dia pun dia marah. Ya. Pasal apa jadi macam tu? Tidak lain dan tidak bukan kerana seorang yang bernama Samiri. Ya. Samiri yang juga nama sebenarnya adalah Musa bin Zufar. Musa juga, tapi tak ada kena mengena dengan Nabi Musa. Nama dia Musa bin Zufar. Ya. Jadi bila Nabi Musa marah, diwahyukan. Semua ni wahyu. Ya. Nabi Musa marah, dia lempak habis patung-patung lembu tadi, ya. Pasal apa buat macam ni? Akhirnya Nabi Musa suruh mereka bertaubat. Timbul rasa ingin bertaubat di kalangan mereka yang menyembah patung. Bila timbul rasa bertaubat, wahai Musa, kau berdoalah kepada Tuhan kamu supaya mengampunkan dosa kami. Oh, ini dosa besar ni. Syirik bukan dosa kecil. Dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sembah patung berhala, besar punya dosa ni. Lalu sepadan dengan besar dosa tersebut yang kita ketahui dalam ayat yang sebelum ni, cara bertaubat dia tidak lain dan tidak bukan ialah dengan cara membunuh sesama sendiri yang saya cerita tu. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum, saya cerita tu. Ya. Jadi bila datang wahyu saja, faqtulu anfusakum, kata ulama tafsir banyaklah. Ada ulama tafsir ni kata lain, ulama tafsir ni kata lain, ulama tafsir lain. Saya ambil yang boleh dipegang. Sekali ustaz pun tak dipegang, tuan-tuan pun tak dipegang. Jadi ambil satu dah. Kan? Dia ulama tafsir ni dia banyak pendapat dia. Ya. Bersampun kita campur-campurlah dengan Qasasul Anbiya lah. Ya. Jadi bila sampai perintah ni, wahyu ni, dia tak percaya. Dia tak percaya. Nabi Musa diwahyukan Allah Ta'ala pilih. Ambillah 70 orang. Tadi naik kepala atas 70 orang dah. Bila turun bawah 70 orang lagi, pergilah di padang kawasan lapang menghala ke Bukit Tur. Bukan nak naik Bukit Tur lagi dah. Pergi ke kawasan lapang untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini dinakalkan oleh dalam tafsir Jalalain. Dia kata apa? Lita'taziru ila Allah min ibadatil ijl, supaya kamu minta keampunan kerana sembah anak lembu tadi. Pergi ke tanah lapang. Ya. Bila pergi ke tanah lapang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang wahyu suruh bunuh, tak percaya, dia jawab, la nu'minu laka. Dia jawab macam tu. Kami tidak akan beriman dengan kamu. Maknanya dengan wahyu inilah. Sehinggalah kami nampak Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ya Allah, tuan-tuan. Tak percaya pula dah. Sehingga kami nampak Allah dengan mata kepala kami sendiri. Lalu Allah Ta'ala murka. Fa'akhazathumus sa'iqah. Mereka disambar sa'iqah. Sa'iqah ni satu bunyi yang kuat. Suara yang sangat kuat. Kata Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni tabi'in. Kata dia ambil daripada sahabat lah. Sautan. Bunyi teriakan yang sangat kuat. Malaikat lah tu. Ya. Fasa'iqu. Jatuh pengsan. Mati. Pengsan tu macam mati dah. Ya. Famatu. Mereka pun mati. Dalam ayat pun kata mati.
Tafsir pun kata mati. Tapi bukan mati sebenar-benarnya mati. Dia hanya dipengsankan yang disebut dalam Dr. Wahbah Az-Zuhairi tadi, selama sehari semalam. Macam matilah, tak ada nyawa. Dipengsankan. Ya. Ada lagi pendapat daripada Abdul Rahman As-Sudi, juga tabi'in, ambil daripada sahabat. Dia kata sa'iqah ni tadi bukan bunyi, bukan. Sa'iqah tu nar, cahaya, api, percikan api. Ada dua dah. Satu kata bunyi yang kuat, satu kata percikan api, nar. Dua pendapat ulama. Yang mengatakan, ada juga pendapat yang mengatakan ar-rajfah, teriakan bunyi yang sangat kuat, pekikan yang sangat kuat, sehingga mereka ini mati, dipengsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian daripada mereka dengan sebahagian yang lain tu dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apabila menghidupkan seorang-seorang. Saya catat juga. Qala As-Sudi, ni nak bagi ilmu, nak kongsi dengan tuan-tuan ni kena banyak rujuk kitab tafsir. Catat sana, catat sini. Takut saat lagi, apa ni hak sampai pun pening, hak dengar lagi pening. Dia kata macam itulah. Kata As-Sudi. As-Sudi ni siapa ustaz? Abdul Rahman As-Sudi. Dia ni siapa? Sahabat kan? Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia banyak berkawan dengan sahabat. Abdul Rahman As-Sudi. Kalau orang ajak tafsir, tak kenal Abdul Rahman As-Sudi, pergi balik mengaji lagi lah. Memang dalam tafsir memang Abdul Rahman As-Sudi. Ibnu Abbas Abdul Rahman As-Sudi. Apa nama tu? Mujahid. Kan? Itu semua tabi'in tu. Anas. Ibnu Umar. Dia kata apa? Inna Allaha ahyahum famatu. Inna Allaha ahyahum faqamu wa ashu rajulin yanzuru ba'duhum ila ba'din kaifa yahyun. Saya terjemahkan. Kata Abdul Rahman As-Sudi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Menghidupkan mereka. Mereka bangun, faqamu wa ashu, bangun hidup. Tadi mati. Bukan serentak. Hak ni tengok, 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 hak ni tengok. Bukan serentak. Wa ashu, hidup. Aish tu hidup bahasa Arab. Rajulin. Seorang hidup. Tu dia. Sampai macam tu. Kalau kita tengok gosok kepala, gemping. Apa ni? Subhanallah. Rajulun yanzuru ba'duhum, sebahagian daripada mereka melihat pula sebahagian yang lain bagaimana mereka hidup. Subhanallah, sampai macam tu. Itulah yang diceritakan dalam sini. Dikatakan akhirnya Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Mereka dibiarkan mati sehari semalam dalam keadaan yang hidup, berkesempatan melihat yang mati. Tak bersyukur lagi kah? Kemudiannya barulah dilaksanakan perintah bunuh yang saya cerita tadi. Dah yakin baru bunuh. Sampai macam tu. Itu cerita ulama tafsir. Okey. Demikianlah 169. Demikianlah keadaan Bani Israel bersama Musa. Mereka memberontak dan menderhaka. Lalu Allah menyiksa mereka di dunia dengan wabak penyakit yang merebak
serta serangan binatang liar dan serangga perosak sehingga ramai yang musnah dan binasa. Kemudian Allah SWT kembali memberikan kurnia dan rahmatnya kepada mereka. Ini ada perselisihan pendapat ulama tafsir. Mereka hidup bersama dengan Firaun di Mesir. Apabila Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala datangkan taufan, jarat, belalang yang saya cerita dulu, pernah saya cerita. Jarat, belalang. Kumal, kutu. Dapa adik, katak. Wadam, darah. Ayatu mufasalat dan bandat. Tanda-tanda yang lain menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastakbaru, sombong, besar diri. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah orang yang melakukan dosa. Surah Al-A'raf ayat 133. Surah Al-A'raf ayat 133. Kata ulama, ulama tafsir ni, ada ulama tafsir dan ada setengah ulama qasasul anbiya lah, cerita para nabi dan rasul. Dia kata orang Yahudi Bani Israel tak kena dengan ujian, azab, belalang, taufan, katak ni tiba-tiba keluar darah kut hidung, kut telinga, kut mata ni, tak kena. Ada ulama tafsir yang lain mengatakan orang Bani Israel juga turut terkena, iaitu golongan yang bersama-sama dengan Fir'aun. Faham tak? Yang sama-sama mengangkat Fir'aun sebagai Tuhan juga kena, kata ulama tafsir. Itu je yang boleh saya cerita. Yang bersama Nabi Musa tak kena. Yang bersama dengan Fir'aun kena. Yang bersama dengan Nabi Musa, ikut ajaran Nabi Musa, taat dengan Nabi Musa, tak kena. Tapi yang tak taat, yang mengangkat Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, kena. Macam Fir'aun kena. Yang saya cerita, katak masuk rumah, masuk ladang, habis. Katak juta punya, bilion punya katak. Bukan 2-3 ekor. Tuan-tuan, tak boleh tidur punya katak, tuan-tuan. Kemudiannya, bila Fir'aun, ini cerita balik ke Mesir dia. Fir'aun biasalah. Bila dah habis tak boleh buat apa, diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf juga. Qalu ya Musa. Mereka berkatakan, wahai Musa, ud'u lana rabbaka. Doakanlah untuk kami terhadap Tuhan kamu. Bima ahida indaka, apa yang telah diwahyukan, dijanjikan kepada kamu. Lain kasyafta, kalaulah hilang rijza ini, bala katak, bala kutu, bala darah, bala ni, lanu'minanna laka. Kami akan beriman dengan kamu. Beriman tak Fir'aun? Tak beriman. Ini lah Fir'aun. Itu cerita dia. Maknanya ada yang kata kena, ada yang tak kena. Itu yang katakan tadi. Okey, sambung. Berikut ini adalah saki-baki 10 nikmat yang mereka perolehi dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat 170. Nombor 6, mereka dihidupkan semula. Yang tadi saya cerita tadi. Melalui pengalaman mati sebenar untuk mencukupkan umur mereka sehingga ke tempoh ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ceritalah. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sehari semalam. Saya tak jumpa dalam tafsir yang lain berapa lama, tapi dia kata sehari semalam ikut dia. Dia mesti ada sumber. Jadi mereka bangun hidup semula sambil memandang di antara satu sama lain. Dengan nikmat ini semua, mudah-mudahan kamu wahai kaum Yahudi yang hidup pada zaman itu, zaman ini dan itu, zaman Nabi SAW, bersyukur dan mempercayai bahawa Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja
kesyukuran yang dituntut ialah beriman kepada Allah, kitabnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nampak? Komplit asal. Ni perangai orang Yahudi. Pasal apa tak beriman? Kalau Allah tak tolong buangkan yang tadi, sa'iqah tadi, tak hidupkan, tak ada kamu lah di atas muka bumi ni. Saya haraplah sekok-sekok tak ada kat bumi Madinah ni orang Yahudi. Tu je cerita. Tak cukup lagi. Macam mana Nabi tahu? Nabi ada ke zaman Nabi Musa? Nabi kita Muhammad tak ada. Ini jalan wahyu. Ini katakan. Cerita dia. Sambung. Tadi dah cerita tadi, kita sambung terus. Sesetengah ahli tafsir. Sesetengah ahli tafsir mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Bahawa kami Allah Taala memberikan ilmu kepada kamu padahal sebelumnya kamu adalah jahil. Al-Imam Al-Qutubi berkata bahawa pendapat pertama lebih sahih. Macam ni tuan-tuan. Ada siren dah bunyi. Ada ahli tafsir, dia mengatakan tak, yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan macam tu. Maksudnya mati kat sini adalah jahil, tak ada ilmu. Kemudian Allah Ta'ala bagi mereka ilmu, maka mereka seolah-olah bangkit daripada kejahilan. Kata ulama tafsir. Imam Al-Qutubi kata, bukan, pendapat tu salah. Ikut kaedah dia. Tu dia kata bawa kaedah lah. Dia ada kaedah. Dia seolah-olah ada dua makna. Mati sungguh, atau mati di sini maksudnya mati kerana jahil, tidak ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu namanya mati. Orang yang ada ilmu namanya hidup. Dia kata tak boleh. Sebab ada kaedah dalam bahasa Arab, dia kata al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asalnya sebarang ucapan itu, wahyu Allah itu kembali kepada hakikatnya. Kalau kata hidup sebagaimana yang kita maklum. Kalau kata mati sebagaimana yang kita maklum. Lalu Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia membawa satu cerita pada menyokong kenyataan kembali kepada asal kalam, iaitu sesuatu pengucapan itu biasanya dimaksudkan ialah makna asal atau hakikatnya jika kematian yang mereka alami itu sebagai satu balasan azab, seperti mana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlambak daripada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Bila Allah sebut kata mati sungguh. Antaranya dia kata, ini kena sambung lepas raya. Jadi mukadimah dia saya akan terang. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Surah Al-Baqarah ayat 243. Ini melibatkan satu peristiwa yang berlaku di satu qaryah, satu Madinah bernama Dawurdan. Tu dia. Dawurdan. Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya pada menyebut perkataan matu, pamatu. Matilah kamu, mati sungguh, bukan mati tak ada ilmu. Mati sungguh. Kisah dia sebagai permulaan kita akan sambung lepas raya, kisah orang Yahudi satu kampung lari kerana takut mati bila ditimpa taun. Allah taun takut apa? Kita lari tempat lain tak ada taun. Panjanglah umur kita. Macam kita kena COVID lah ni.
Allah, takut apa? Kita COVID sini, kita pergi lari tempat tak ada COVID. Hidup lama lah kita. Lantaklah orang yang ada COVID tu mati. Kita tak ada COVID, kita pergi tempat yang selamat COVID. Tuhan nak tunjuk. Dengar duk lari tu. Dengar duk lari tu. Yang dikatakan, ni, faqala lahum mutu. Mati kamu. Mati semua. Tak ada penyakit apa, mati. Lari-lari mati. Ya Allah tuan-tuan. Tak nak cerita perkataan mati ni maksudnya bukan mati tu tak ada ilmu, mati sungguh. Jadi dia bawa cerita ni. Ya Allah tuan-tuan, kita sambung cerita ni. Berapa orang mati itu cerita pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Ini kena tanda betul-betul. Selagi cuti lama saya pun lupa ulang balik benda yang dah diterangkan. Muka surat 170 cerita berkenaan dengan Daur dan insya-Allah tuan-tuan, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Taala. Mudah-mudahan Tuhan panjang umur kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita akan bertemu lagi insya-Allah lepas raya. Panjang cuti tu. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.